Pokok penanti ni saya semai dalam tapak semaian saya ni, medium. Media yang saya gunakan di tapak semaian ni, saya gunakan pasir lah. Tapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kawan-kawan. Ketemu lagi dalam Minda Tani, biar tanam sampai jadi. Baiklah, untuk vlog kali ni saya nak buat cantuman durian secara baji. Saya bukan nak tunjukkan kaedah cantuman baji pada kawan-kawan, tapi apa yang saya nak kongsikan kepada kawan-kawan, seperti mana yang kawan-kawan dapat tengok pada tajuk video saya pada kali ni, adalah kebaikan pembiakan secara tampang lah, iaitu pembiakan secara asep untuk tanaman durian. Itu yang saya nak kongsikan pada vlog kali ni. Dan juga saya nak buat aktiviti meracun. Nanti saya akan tunjukkan lah kenapa saya nak buat aktiviti meracun serangga. Nak buat aktiviti meracun serangga pada tanaman durian saya ni. Sebab tanaman durian saya ni diserang oleh serangga. Saya akan tunjuk nantilah. Okey, di hadapan saya ni ada tunas D200. Ini sesuai lah untuk kita buat cantuman. Kita buat cantuman secara baji. Kalau kita tengok kepada tunas di bahagian atas ni, dan juga daun paling atas ni keras, jadi sesuai lah. Tunas ni nak dekat-dekat pecah menjadi daun. Jadi sebelum terlambat, kita buat cantuman dulu lah. Ni tunas ada lebih kurang 6 tu, 2, 3, 4, 5, 6. Ni paling kecil sekali. Okey, apa yang saya nak kongsikan, kenapa kita kena buat pembiakan secara tampang bagi tanaman durian ataupun mana-mana tanaman lah. Okey, sebab saya ada terbaca di dalam grup Facebook, dia pertanyakan soalan berkenaan dengan tanaman durian, iaitu bolehkah kalau kita semai biji daripada biji durian kahwin ni, pokok kahwin ni. Sebagai contoh, kita ambil musangking lah, kita semai biji tu and then jadikan biji tu sebagai pokok induk, dan akhir sekali bila keluar hasil, adakah hasil tu akan sama tak dengan buah durian musangking yang dia makan? Lepas tu hasil dia akan keluar cepat ke tidak? Apanya adalah kita tak galakkan lah untuk semai biji durian kahwin sebagai pokok induk. Sebagai pokok penanti tak ada masalah, tapi saya pun tak galakkan juga untuk jadikan pokok penanti dari biji durian kahwin. Kita sedia maklum, sebab biji durian kahwin ni dia persen untuk jadi pokok penanti dia tak akan berjaya lah, sebab kita digalakkan untuk menggunakan biji durian kampung atau durian hutan lah. Pertamanya sebab kita nak elakkan daripada kanker batang bila mana pokok dah capai usia yang matang. Jadi kalau kita gunakan biji durian kampung atau durian hutan, jadi serangan kanker batang ni kurang sikit. Dia ada serang tapi kurang lah sikit berbanding kita gunakan biji durian yang kahwin ni. Lepas tu usia hasil bila mana kita gunakan biji durian kahwin ni, kebiasaannya kalau kita dapat rujukan atau kita bertanya pengalaman daripada pakar-pakar durian, pokok akan berbuah lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun kalau kita jadikan biji durian kahwin ni sebagai pokok induk. Digalakkan untuk kita membuat pembiakan secara tampang, sebab kita ada berbagai-bagai jenis pembiakan, iaitu kaedah. Kita ada cantuman mata tunas, kita ada cantuman baji, cantuman sisi. Jadi bila mana kita membuat pembiakan secara tampang ni, pokok dapat mengeluarkan hasil lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun. Pokok dah boleh berbuah, dah boleh mengeluarkan hasil. Biasanya saya dapat pengalaman daripada pekebun-pekebun atau peladang yang tanam tanaman durian ni. Biasa umur pokok yang dia tanam dekat ladang, umur 3 tahun dah boleh belajar keluar bunga. Jadi pokok tu sangat baik lah dari segi penjagaan dia tu, sangat bagus lah kalau pokok dah boleh belajar mengeluarkan bunga pada usia 3 tahun penanaman. Okey, apa yang saya nak kongsikan kepada kawan-kawan, tujuan kita melakukan pembiakan secara tampang ni, yang pertama kita nak dapatkan true to type. Maksudnya di sini kita nak dapatkan variety seperti mana sama dengan pokok induk. Seterusnya, untuk perkara kedua, apa kebaikan kita membuat pembiakan secara tampang ni, kita nak elakkan daripada serangan penyakit, terutamanya penyakit kanker batang, penyakit serangan kulat ni.
Jadi digalakkanlah untuk kita menggunakan biji durian kampung atau durian hutan untuk dijadikan sebagai pokok penanti terlebih dahulu. Bila mana pokok penanti telah capai usia yang matang, lebih kurang dalam 1 bulan ke 6 bulan, untuk kita melakukan proses pembiakan secara esek, iaitu pembiakan secara tampang lah, bergantung kepada kaedah untuk kita membuat cantuman ni. Kalau macam sebagai contoh, kalau hari ni saya nak buat pembiakan secara baji, usia pokok penanti yang saya semai tu usia lebih kurang 1 bulan dah. Jadi untuk usia 1 bulan, saya dah boleh ambil pokok penanti tersebut yang telah saya semai untuk dijadikan sebagai pokok penanti untuk kita membuat pembiakan secara tampang, iaitu dengan menggunakan kaedah secara baji. Okey, itu yang kedua lah, untuk mengelakkan daripada serangan utamanya penyakit kanker batang lah. Lepas tu kalau kita gunakan biji durian kahwin, akar yang paling penting akar tu, sebab akar ni dia macam otak lah, otak pada pokok. Jadi kalau kita gunakan biji durian kampung atau durian hutan, jadi akar pada pokok penanti tersebut sangat kuat lah berbanding kalau kita gunakan biji durian kahwin ni. Lepas tu yang ketiga, macam saya sentuhkan tadi, tempoh pokok akan berbuah dengan lebih cepat lah berbanding dengan kita menggunakan biji durian kahwin sebagai pokok induk. Biasanya kalau macam kita membuat pembiakan secara tampang, pokok akan berbuah lebih kurang, akan mengeluarkan hasil lebih kurang dalam 4 atau 5 tahun lah, bergantung kepada kaedah penjagaan kita jugalah. Jadi sebaik-baiknya kena ada jadual pembajaan, jadual penjagaan untuk tanaman yang ditanam di ladang lah. Lepas tu kebaikan kalau kita membuat pembiakan secara tampang ni, pokok akan lebih rendah lah berbanding dengan pokok-pokok yang kita semai biji tersebut untuk jadikan sebagai pokok induk lah. Kawan-kawan dapat perhatikan kalau macam pokok durian kampung, pokok durian hutan, pokok dia sangat tinggi kan. Jadi disebabkan itu jugalah kebiasaannya amalan-amalan orang dulu-dulu, dia makan buah tu, lepas tu biji tu dia semai, lepas tu dia tanam, pokok akan tinggi lah. Dan yang terakhir apa yang saya nak kongsikan, itu perkara yang kelima adalah pokok ini dapat mengeluarkan hasil sepanjang tahun lah, dan dapat dibiakkan sepanjang tahun. Jadi itulah kelebihan dan kebaikan dalam kita perlu membuat pembiakan secara tampang lah. Itulah 5 perkara yang saya kongsikan. Kalau kawan-kawan tak dapat dengar dengan jelas, saya akan kongsikan di deskripsi di bawah tu. Nanti kawan-kawan boleh tengok, tekan je pada tajuk video saya ni. Nanti kat bawah tu dia akan saya letakkan lah apa yang saya cuba nak sampaikan pada vlog kali ni ya. Okey, itulah sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan. Okey, ini tunas. Okey, nanti kita akan ambil pokok penanti lah. Pokok penanti ada di tapak semaian saya. Kita akan gunakan pokok penanti tersebut usia lebih kurang 1 bulan. Okey, inilah pokok penanti yang saya katakan tadi. Saya semai lebih kurang usia ni dah lebih kurang 1 bulan lah. Pokok penanti ni saya semai dalam tapak semaian saya ni, medium. Media yang saya gunakan di tapak semaian ni, saya gunakan pasir lah. Tapak semaian saya ni memang tak terjaga lah. Pokok penanti durian ni dalam keadaan sihat lah kalau kita tengok keadaan daun dia. Cuma ni adalah serangan sikit ni, mungkin belalang ni, dia makan daun ni. Jadi untuk membuat pembiakan secara tampang, iaitu dengan menggunakan kaedah secara baji, sangat sesuai lah kalau pokok penanti ni lebih kurang usia dia 1 bulan di tapak semaian, di petak semaian ni. Memang bagus lah. Tapi sebelum saya cabut ni, saya kena buat penyediaan polybag dahulu lah. Sebab polybag saya ni tak masukkan tanah lagi. Saya dapat lebih kurang tunas ada 6 keratan tunas. Jadi saya akan gunakan 6 pokok penanti lah untuk kita buat pembiakan secara tampang, iaitu dengan menggunakan kaedah baji. Okey, ini tanah campuran saya. Yang sebelum ni saya ada buat video untuk membuat tanah campuran ni kan. Nanti saya akan sharekan link di bahagian atas ni. Nanti kawan-kawan tengoklah penyediaan tanah campuran saya ni. Dia warna dia nampak. Lepas tu dia perui lah. Dia perui. Nampak? Dia mudah lerai.
sebab campuran tanah ni memang saya letak macam-macam. Ada teh ayam, teh ayam yang dah siap proses lah. Lepas tu adalah macam-macam campuran yang saya letak.